أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Hai Muhammad, tidakkah engkau terasa pelik memikirkan orang yang berhujjah membantah Nabi Ibrahim dengan sombong mengenai Tuhannya? An atahu Allahul mulk, kerana Allah telah memberi kepada orang itu kuasa memerintah. Iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit, ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidup dan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit, dia pula berkata, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim berkata lagi, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah pula matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah orang yang kafir itu, lalu dia diam membisu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, ingatlah Allah tidak akan memberikan petunjuk sama sekali kepada kaum yang zalim. Sambungan ayat ni pada ayat yang terdahulu yang menyatakan orang mukmin walinya Allah, penolongnya Allah, orang mukmin. Orang tidak mukmin, orang kafir, walinya taghut. Taghut. Ayat yang kita nak baca ni, ayat 258 ni, menunjukkan contoh orang mukmin yang memohon, yang sentiasa mendapat pelindungan daripada Allah, dan orang kafir yang pelindungnya ialah taghut. Taghut yang tidak mendapat pertolongan Allah. Dua contoh manusia, satunya contoh orang mukmin, dan contoh hidup, gaya hidup orang kafir yang sombong, yang mempunyai kuasa yang sangat besar. Nabi Ibrahim AS adalah contoh manusia yang sentiasa memohon pelindungan kepada Allah, walinya Allah. Setiap apa pun yang berlaku diserahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia mendapat pertolongan. Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang mempunyai perjuangan yang sangat besar di dalam sejarah, kerana musuhnya juga besar. Dilihat perjuangan seorang itu kepada musuhnya. Musuh yang besar, perjuangannya besar. Musuhnya kecil, perjuangannya juga kecil. Dan orangnya juga kecil. Nabi Ibrahim orangnya besar. Sebab itu kita dalam selawat, kita hubungkan dengan Nabi Ibrahim. Hubung Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim. Kita tak kata kama sallaita ala Adam, kama sallaita ala Nuh, kama sallaita ala Musa. Kalau ada orang cakap macam tu salah, dia tak faham. Dia tak faham lah tu. Mengapa Ibrahim? Mengapa Ibrahim? Kerana Ibrahim ini orang yang menegakkan tauhid sebenarnya, dan menghadapi ujian yang sangat besar sehingga dicampakkan ke dalam api. Jika tidak Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan api supaya sejuk, nescaya Ibrahim terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam yang seorang diri sanggup mengkapakkan kepala berhala-berhala yang ada, yang dimiliki oleh raja pada zaman itu. Dikapakkan semua sekali. Mana ada seorang nabi yang mempunyai keberanian, seorang manusia yang mempunyai keberanian yang seumpama itu. Sebab itulah kita disuruh supaya hubungkan ke sini. Kemana? Kepada Nabi Ibrahim ni. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Dan inilah selawat yang sangat besar sebenarnya. Barang siapa yang nak selawat, ini selawat ni bersih. Nabi ajar.
Namanya selawat Ibrahimi. Selawat Ibrahimiyah. Selawat Nabi Ibrahim. Selawat Nabi Ibrahim bukan Nabi Ibrahim. Selawat ada menyebut dalam Nabi Ibrahim. Saya sebutkan sebelum ni ada satu selawat. Selawat ni molek, tetapi kepercayaan yang tak elok menjadikan selawat pun tak boleh lah, tak baik lah. Iaitu saya baru ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Selawat ni selawat yang diamal oleh pengikut dalam tarekat Tijaniyah. Tijaniyah di Fes, di Morocco. Tarekat ni berkembang dari sana. Syekhnya mendakwa sesiapa yang mengamalkan selawat ini, dia akan pasti mendapat syafaat daripada syekhnya, dan sesiapa yang dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan dia mengamalkan selawat ini, dia akan diambil keluar daripada neraka oleh syekhnya. Hebat. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Dan hinggalah seterusnya lah, sesiapa dia yang ada mengamalkan selawat ni pun boleh jadi dia tak tahu. Dia tak tahu asal usulnya baca lah, tidak ada masalah. Tapi nak sebutnya ni selawat Ibrahimi ini yang Nabi sendiri mengajar dan Nabi suruh baca dia dalam tasyahud kita. Baiklah. Ayat ni menyatakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kau rasa ganjil memikirkan tentang orang berhujjah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya. Orang ini tidak disebutkan siapa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim ini. Tidak disebutkan dalam Quran. Tetapi ahli tafsir umumnya menyatakan orang itu adalah Namrud bin Kush bin Kan'an bin Sam bin Kan'an bin Nuh. Dia punya bin dia Nabi juga. Namrud namanya. Dalam sejarah dunia, dia ada 4 orang yang memberita dunia. 2 Muslim, 2 kafir. Yang Muslimnya ialah Raja Nabi Sulaiman. Ini memberita dunia. Yang kedua Zulkarnain, berita dunia Zulkarnain. Kemudian 2 kafir yang memberita dunia, salah seorangnya Namrud, dan satu lagi namanya Bukhtanassar. 2 kafir dan 2 mukmin, 2 Muslim, Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. 4 orang ni, sejarah menyatakan Nabi Ibrahim AS mempunyai satu ketika berdebat dengan raja ni, berdebat dengan Raja Namrud. Debat dengan Raja Namrud ni boleh jadilah selepas daripada Nabi Ibrahim ketuk kepala berhala, Nabi Ibrahim dibakar dan tak hangus. Kemudian lepas ni berdebat ni, ada kemungkinan begitu. Sebab sebelum ni tak ada siapa berani buka mulut terhadap Raja Namrud ini. Siapa yang berani lawan mesti mati dia. Dia kena hukum. Tak boleh lawan raja ni. Ibrahim salah satu-satunya yang sanggup berdebat. Ibrahim dalam debat ini, debatnya adalah debat tauhid dengan Raja Namrud. Tujuannya untuk ajak Namrud ini kembali kepada pangkal jalan, kembali kepada Allah. Lalu dia ada satu debat. Debat ni memerlukan kepada kepakaran seorang itu. Kepakaran. Kalau tak pandai berdebat, tak usah payah debat lah. Kalah bukan kerana dia kerana tak ada modal, bukan kerana dia batil, tetapi kerana tak pandai berdebat. Tak pandai pegang, cari poin sehingga dia boleh menang. Tak boleh. Di dalam tradisi ulama Islam, debat satu ilmu. Dan ilmu ini dikumpulkan. Segala debat-debat orang saleh, ulama dulu yang menang dalam debat mereka, apakah hujahnya, bagaimana mereka boleh mengambil hujah untuk menjawab dan sekaligus kalah. Ada buku dia. Dan buku ini sangat penting sebenarnya. Bila bercakap macam mana sebenarnya kita boleh lawan orang bercakap. Kadang-kadangnya kita balik ke rumah baru ingat, kalau jawab macam ni baiknya. Macam ni baiknya. Kadang-kadang tidak perlu sebenarnya kepada hujah yang kita dapat menguasai perbincangan itu sehingga orang ketawa.
Ramai orang ketawa, bila orang ketawa orang akan memihak kepada kita. Orang ketawa. Saya tertarik satu temu ramah dengan Datuk Seri Rafidah Aziz di hospital tempat dia masuk buat sakit lutut. Dia kata sekarang ni lutut saya dia katanya dah tukar kepada besi. Jadi kepala lutut dia ni. Wartawan tu kata, oh kalau begitu Datuk Seri sekarang ni bukan lagi wanita besi ya, kepala lutut besi. Bukan. Jadi semua orang ketawa. Jadi suasana tu sendiri menjadi hidup. Dan ini sebenarnya satu pelajaran dalam Islam yang sudah dilupakan. Pelajarannya ada dalam Islam. Pelajaran orang tak belajar lagi dari sekolah-sekolah. Pelajaran bagaimana kita boleh berada dalam satu jamaah dan ceria dengan kata-kata yang kita boleh keluarkan. Ibnul Jauzi salah seorang daripada ulama yang mengarang buku seumpama itu. Nama bukunya Al-Azkiya. Dan Ibnul Jauzi juga menulis sebuah buku namanya Al-Bukhala. Bukhala ni maknanya orang kelakar, orang bakhil. Bakhil ni bukan bakhil dengan harta. Bakhil bercakap, tak mahu bercakap, duduk diam di mana-mana, ini namanya orang bakhil. Bakhil. Dan orang ni selalunya rugi. Orang yang boleh bercakap dan selalunya kelakar. Dia boleh buat orang ketawa. Dan selalunya orang ni untung. Dan dia menang. Betul. Kemudian Nabi Ibrahim AS dalam hadis dalam ayat yang kita baca ini mengemukakan salah seorang daripada manusia yang pintar dalam berdebat. Iaitulah ketika mana an atahullahul mulka, orang itu diberi Allah kepadanya kuasa. Namrud itu dia punya kuasa dapat memerintah dunia. Iz qala Ibrahim rabbiyallazi yuhyi wa yumiit, ketika Nabi Ibrahim menyatakan Tuhanku ialah menghidupkan dan mematikan. Siapa boleh jadi Namrud? Dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ibrahim jawab, Ibrahim dia tidak kata Namrud Tuhan saya. Dia tak kata macam tu. Mungkin jika ditanya orang lain daripada Ibrahim, mereka akan menjawab Namrud Tuhan saya, mana ada lagi Tuhan pada ketika ni. Dia akan jawab macam tu dan nyawanya selamat. Tapi Nabi Ibrahim jawab macam mana? Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit, Tuhan saya yang menghidup dan mematikan. Tuhan saya. Ini satu jawapan yang sangat berani kepada persoalan yang dikemukakan oleh Namrud, yang meletakkan nasibnya sebenarnya pada ketika ini pada sejauh mana hujah yang boleh dikemukakan oleh Ibrahim untuk mempertahankan akidahnya. Tuhanku yang menghidup dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit, berkata Namrud, aku pun boleh menghidup dan mematikan juga. Kalau kamu mengatakan Tuhan kamu boleh menghidup dan mematikan, kata Namrud, saya boleh juga menghidup dan mematikan. Lalu Namrud untuk mengukuhkan hujahnya, macam mana dia buat? Dia perintah dua orang dari penjara yang dia dihukum, dibawa keluarkan, dibawa masuk, bawa datang ke majlisnya. Salah seorang daripadanya dihukum bunuh dan satu orang lagi dibebaskan. Kata dia, Ibrahim, tengok, ini orang yang saya hidupkan dia dan ini orang yang saya matikan dia. Matikan. So hukum bunuh dia. Kan saya yang Tuhan, kamu kata Tuhanku menghidup dan mematikan. Bukankah orang itu katanya Namrud namanya? Katanya sombong, betapa sombongnya Namrud apabila berhujjah dengan Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim berkata lagi dalam debat ni. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku, baiklah, beralih kepada yang kedua. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh bawa matahari ini dari timur ke barat. Cuba kamu bawa balik pula daripada barat ke timur. Kalau kamu Tuhan. Fabuhital ladzi kafar, kalah Namrud serta-merta. Kalau ni katanya matahari ni daripada mana? Daripada timur ke barat. Ini Tuhan saya yang bawa ni. Sekarang awak mengaku awak Tuhan, coba awak buat sebaliknya, daripada timur ke barat pula, daripada barat ke timur pula. Cuba buat. Namrud tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Jadi dengan itu kalahlah Namrud. Kalah.
Nak dapat hujah yang seumpama ini bukan main-main. Ya, betul. Yang Namrud kata saya menghidup dan mematikan, lalu dia bawa keluar dua manusia yang bersalah dari penjara, kemudian satunya dihukum bunuh dan satu lagi dia maafkan. Itu pun sebenarnya bukan menghidup dan mematikan. Menghidup dan mematikan ini ambil nyawa letak patut dia pula suruh kemahkan nyawa dia ni, hak ni tak kemahkan misalnya, suruh patutnya dibuat macam tu. Tapi Nabi Ibrahim cepat tinggal isu ni. Kalau main isu ni tak boleh selesai, balik kepada yang lain, tukar yang lain. Yang lainnya ialah balik tengok matahari sekarang ni Tuhan saya yang menciptakannya. Dan Namrud pun mengaku dia tak pernah sentuh pun matahari. Dan nak kata saya lah ni bawa matahari ni daripada timur ke barat ni saya lah. Namrud tak berani sebabnya dia tidak pernah iklan pun sebelum daripada ni. Dan tak ada pun projek matahari yang dia pernah buat. Tak ada. Ibrahim cepat di sini. Dia tangkap yang ni, takut bimbang-bimbang, takut Namrud pergi pegang awal-awal lagi isu itu, maka Ibrahim akan mengikut. Sesiapa yang mengikuti sesuatu isu sebenarnya sepatutnya dia bijak menyentuh sesuatu isu itu. Jadi di sini letaknya kebijaksanaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya rasalah kita pada hari ini pendakwah-pendakwah terutama sekalinya perlu memiliki hujah-hujah ini. Terutama sekali hujah akli untuk mempertahankan Islam. Saya baca dalam satu debat orang putih, orang Inggeris, dia masuk Islam, berdebat dengan orang Jepun. Orang Jepun mempermain-mainkan dia. Dia kata kamu semayang dalam bahasa Arab, kamu faham ke bahasa Arab? Faham ke bahasa Arab? Kawasinya dia jawab macam mana, dia orang baru masuk Islam. Dia kata, saya pakai bahasa Arab. Lebih baik kata Jepun tu, kamu semayang, kamu belajar semayang dalam bahasa Inggeris sebab yang kamu faham. Kamu belajar bahasa Arab, kamu tak faham. Kamu baca semayang dalam bahasa Arab, kamu tak faham. Kamu buat apa? Dia jawabnya bila tanya kamu buat apa semayang dalam bahasa Arab. Orang putih tu jawab, kamu belajar dalam bahasa Inggeris. Ya, saya belajar bahasa Inggeris. Pasal apa kamu belajar bahasa Inggeris? Sebab saya mau menega. Kata Jepun tu, saya mau menega. Tak pandai bahasa Inggeris, tak boleh menega. Orang putih itu jawab, dia kata saya belajar bahasa Arab, dia kata saya ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata dia. Itu tujuan saya. Dan bahasa Arab ni bahasa ahli syurga. Kalah Jepun tu. Kalah. Kalau dia boleh belajar bahasa Inggeris kan untuk meniaga, sekarang saya nak masuk syurga, saya tak boleh belajar bahasa Arab. Dan sepatutnya saya lebih utama lagi untuk belajar bahasa Arab kerana ingin berkomunikasi dalam syurga daripada awak belajar bahasa Inggeris mata-mata kerana nak berniaga. Sebenarnya tak terjawablah dia. Tak terjawab. Yalah bolehlah kita kata tak jawab, boleh lagi nak jawab pun, tapi maknanya isu tu bagus tu. Satu ketika yang lain pula Jepun ni juga, tapi saya tak berapa ingat mula. Jepun ni kata semayang dalam musim panas, dia kata semayang jauh-jauh musim panas ni, duduk semayang rapat-rapat dalam satu sah, dia kata panas, semayang duduk jauh-jauh katanya, itu lebih baik kalau nak semayang pun. Pasal apa semayang rapat-rapat? Kata dia, saya semayang rapat-rapat ni, katanya kamu tahu tak, budak-budak, dia kata bayi kecil, dia kata waktu dia menangis bila didakap oleh ibunya, sedangkan dia tak mengerti apa-apa, dia diam walaupun dia panas, katanya panas tapi dia diam. Kami orang pun katanya semayang ni, pada waktu semayang tu seolah-olah kami berada dalam dakapan Tuhan, katanya kami rasa tenang. Tapi kalau jauh-jauh sejuk pun katanya rasa tak nyaman pada ketika ini, katanya. Kalau kamu mahu tahu bagaimana perasaan kami dalam semayang, masuk Islam dulu, kamu akan tahu. Patah sebenarnya, kalah dia. Inilah dia, kadang-kadang kita dalam isu yang seumpama ini kalah orang berdebat dengan kita tentang dunia hari ini, penduduk dunia lebih ramai yang makan khinzir, hidup mereka tak ada masalah apa-apa. Kita nak cakapnya apa? Kita nak cakapnya ramai kena penyakit. Kita pun kena penyakit juga. Jadi tak ada hujah yang boleh kita patahkan dengan segera. Gitu. Jadi ayat ini memberi kepada kitanya satu saranan supaya bijak berdebat. Kerana bijak berdebat ini untung sebenarnya, terutama sekali dalam menguasai suasana. Dan Ibrahim merupakan seorang tokoh yang amat pintar berdebat dan dapat mengalahkan Raja Namrud pada zamannya.
Kemudian seterusnya au kalladzi marra ala qaryah. Allah Subhanahu wa ta'ala.